Para pelajar sekalian, kita pergi kepada al-faidatul ula. Faedah yang pertama. Faedah yang pertama fi qaulihi ta'ala ala awalam yaral insan, ayat 77. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Manusia lupa diri dia, maka dia menjadi pembantah yang sangat jelas, terang. Kata di ulama tadabbur, annal khusumah bil batil mazmumatun. Berbantah dengan hujah yang batil adalah suatu tabiat yang sangat dicela pada syarak. Ayat ini, ayat 77, Allah Subhanahu Wa Taala bawa kepada kita, dia panggil siaqul ayat, menunjukkan celaan kepada geng pembantah kepada kebangkitan semula ini. Tapi kalau kita bantah untuk menegakkan kebenaran, itu dipuji. Mana dalil? Dalil Suratun Nahli ayat 125. Suratun Nahli 125, qauluhu ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Memanggil orang, dakwah manusia dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berbantahlah dengan orang yang engkar dengan cara yang baik. Maknanya ulama tadabbur kata, kalau kita nak membela kebenaran, dibenarkan kita berbantah. Sebab tu kita tengok dalam dunia zaman kita ini pun ada beberapa orang pendakwah yang peringkat antarabangsa, peringkat negara, orang-orang yang buat kajian research tentang ajaran-ajaran sesat, tentang agama-agama lain di atas dunia, dan mereka buat bantahan dengan cara yang baik, maka itu dibenarkan. Tapi kalau mari bantah dengan kerah king, orang Kelantan kata kerah king, mari bantah dengan kerah kepala, tak ada hujah apa, mari kira nak kelahi je, maka itu dia panggil bantahan yang buruk. Kata di para ulama salaf, apabila Allah tidak nak beri kebaikan pada seorang hamba Allah, tulis kata-kata ni tuan, menakutkan kita zaman ni. Bila Allah tak nak beri kebaikan pada seorang, maka dia bukanya bab al-jadal, suka sangat berbantah. Kira apa pun lawan je, kira balah je, kata orang Kelantan. Jadi kalau dia tak ada fikir, orang yang nak beri kebaikan, dia mudah berfikir, tafakkur, tazakkur, kata. Baik, faedah yang kedua, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Allah ajar kepada kita, kepada Nabi SAW, supaya jawab balik, yang menghidupkan manusia ni Allah yang mencipta mereka kali pertama dulu. Yang bagi lil mustadil munazir, kalau kita nak bantah orang, kita nak berhujah dengan orang, kita kena guna hujah yang orang tu boleh terima. Sebab puak-puak kafir dia tahu, kalau kita tanya dia secara baik, siapa yang menjadikan alam, siapa jadi, semua dia kata la yaqulunna Allah, dia kata Allah. Kalau kamu tahu Allah yang menciptakan, kenapa kamu bantah Allah nak hidup balik kali yang kedua? Itu dia panggil mustadil munazir. Kita kena guna hujah yang diguna pakai oleh, yang diterima oleh orang itu. Jadi itu dia panggil kaedah. Kaedah kita nak berbantah, kita kena guna hujah yang sama, orang terima. Kalau hujah jauh, orang tak pakai. Yang ketiga, al-fawaid al-ilmiyah. Dalam ayat yang sama lagi, awalam yaral insan an-nida'u 'alal insan biz-zulmi. Allah Ta'ala panggil manusia itu zalim. Sebab apa zalim? Dia tahu dah dia ni mari daripada mana, tapi buat tak tahu. Sebab apa? Manusia ni asalnya tak ada ilmu. Fa innal insan lam yulad aliman. Kata ahli syair, manusia ni tidak dilahirkan pandai selalu, tak ada. Tak ada orang pandai selalu. Budak-budak kecil sudah dilahirkan. Berapa lama baru dia boleh mencari sendiri tempat makan dia? Berapa lama? Mak dia kena suap, kan? Mak dia kena suap. Tengok dia menangis, bagi dia makan. Mungkin lepas beberapa bulan barulah boleh merangkak, boleh bergerak, pergi cari pek.
Nah, bukan senang. Kita kalau nak banding kita dengan kambing, cepat kambing. Kambing lepas dia lahir, mak dia jilat sikit dia punya, bersihkan dia sikit, bangun isap pek sendiri. Manusia ni lama nak boleh. Sebab Allah nak beri kepada kita ilmu, maka dia bertahap. Sebab sahabat kita ni baru ikut kelas pengajian tafsir zaman PKP. Ada yang mengadu, dia kata, ustaz, macam mana saya tak faham? Kita kata kita baru mula je. Kata orang baru nak kena ahli bata, nak jadi ahli tafsir dah, lambat lagi lah. Jadi yang penting kita ada cinta, ada rasa semangat, ada rasa sayang kepada majlis ilmu. Itu adalah merupakan satu kejayaan yang besar dalam hidup seorang manusia. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita kan, supaya kita tengok nak boleh ke pandai itu banyak tahap yang kamu lalu. Tiba-tiba bila pandai, lompat selalu nak lawan orang. Jadi kita kena belajar ilmu tawaduk, jangan sombong, jangan bangga diri. Kita pandai, kita rasa kita bijak, boleh lawan orang tu, lawan orang ni, jangan. Yang keempat, awalam yaral insan lagi. Masih lagi ayat yang sama. Inna kullaman 'aradal wahya birra'i wal aqli. Mana-mana orang yang bertembung dengan wahyu menggunakan akal semata-mata, maka orang ini dianggap sebagai orang yang berbantah dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah kita dengan wahyu, kita kena ikut disiplin ilmu. Jangan mudah-mudah nak bantah, jangan mudah-mudah nak orang panggil saya tak setuju dengan ayat ni. Mana boleh. Kita kena pergi kepada apa tafsiran ulama, bermula dengan apa huraian Nabi sallallahu kepada ayat ini. Kemudian apa yang ditafsirkan oleh ulama salafus salih di kalangan para sahabat, ulama tabi'in, imam-imam yang besar. Baru jangan mudah nak bantah. Kalau mudah nak bantah, kata di ulama tadabbur, bahaya. Orang yang bantah Al-Quran dengan akal, maka orang itu dikira berbantah dengan Allah Azza wa Jalla. Banyak manusia hari ni, bila kita kemukakan undang-undang syariat, ada yang tak setuju. Dia kata apa? Undang-undang apa ni? Laki-laki dengan perempuan, adik-beradik, si ibu sebapak, adik-beradik laki-laki boleh 2 bahagian, yang perempuan boleh 1. Bab pusaka. Marah dia. Orang mencuri kena potong tangan. Ni undang-undang lapuk ni. Undang-undang ganas. Sedap dia bercakap. Dia tak tahu yang mensyariatkan undang-undang itu Allah. Ini mungkin kena sedarlah. Kalau jangan berbantah dengan Allah. Satu lagi, orang yang berperang dengan Allah dalam Quran, iaitulah orang yang makan riba. Orang yang makan riba, ambil riba dalam Quran, Allah Ta'ala sebut fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Orang ini telah mengisytiar perang dengan Allah. Riba ni bukan benda kecil, besar. Tapi kembar dia nama rasuah, besar juga. Cuma manusia hari ni begitulah, bila kita kata riba tu besar dosa, dia marah. Dia kata ustaz tak cakap bab rasuah. Kita kata kita bercakap semua. Rasuahnya, ribanya, apa benda yang dosa-dosa besar ni, semua kita bercakap. Baik, kita pergi kepada yang kelima. Fi qauli ta'ala fa idza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba mereka berbantah dengan cara yang jelas. Ayat ini Allah SWT tunjukkan kepada kita alat yang ada pada manusia untuk menyatakan bantahan dia. Kita bila tak setuju, banyak cara kita bantah. Kita tak setuju tak? Kita kata no, tak setuju, gini isyarat. Semua isyarat ni, bantahan yang paling kuat, bantahan dengan mulut. Saya tidak setuju. Sebab itulah dia kata al-quwwatun natiqah, kekuatan ucapan itu adalah merupakan kekuatan hujah. Itulah bantahan yang paling kuat. Karena itu Allah kata khasim. Khasim maknanya bantah dengan mulut, dengan apa ni, dengan percakapan. Khasim ay natiqun. Kita boleh bantah dengan apa ni, dengan penumbuk ke, bantah dengan penyepak, tapi bantah Allah sebut khasim.
bantah dengan percakapan tu kuat. Betul lah, dia mari dia bawa lakonan, bawa tulang, lawan. Manusia hari pun bantah dengan isyarat, dengan isyarat belum kuat, tapi yang paling kuat iaitu bantahan dengan mulut dia. Yang keenam, awalam yaral insan. Awalam yaral insan. Masih lagi dalam ayat yang sama, manusia dalam ayat ini kata ulama tadabbur, qabbahallahu azza wa jalla inkarahum al-ba's. Allah Taala nyatakan keji, jeleknya, huduhnya puak-puak kafir yang mengingkari hidup semula. Sebab apa? Sebab mereka lupa dia tu asalnya mari daripada saluran kencing. Dengar molek ni. Ni kasar sikit, bahaya tak? Dia kata manusia ni sebenarnya hak kafir ni, hak kafir kat Islam ke siapa yang lupa diri. Asalnya manusia ni mari daripada dua saluran kencing dia. Daripada ayah keluar daripada ibu, semuanya saluran yang sama. Tiba-tiba kau nak bantah apa yang Allah Taala perintah, kita kata inilah manusia yang keji, manusia yang lupa daratan. Kalau ada orang sombong cakap, kita kata mu ni mari mana awak ni dari mana asalnya? Malu saluran air kencing je. Yang ketujuh, wa daraba lana mathalan. Dia mari buat bandingan, lakonan, nak tunjuk bantahan dia tentang hari kiamat dengan apa? Dengan bawa tulang. Kata di para ulama, dalilu ala isti'malil qiyas wal i'tibar. Ini dalil menggunakan qiyas. Qiyas tak boleh nak hidup balik kerana tulang sudah hancur. Tulang sudah hancur. Maka Allah SWT bawa qiyas balik. Mu ni tengok tak banyak benda-benda yang kecil-kecil, banyak benda-benda yang tak logik akal mu nak buat, tapi Allah Ta'ala boleh hidupkan balik dengan mudah ya. Macam kita tunjuk dalam ayat ini, api mari daripada pokok kayu yang basah, manusia mari daripada air mani, banyak lagi benda lain. Kenapa kamu fikir cetek sangat pemikiran? Yang ke-8, wa daraba lana mathalan, kata di para ulama, hadzal jahid, orang yang sombong, yang angkuh, yang takabur ini, dia lupa diri dia. Kalau dia kenal diri, dia tak mari bantah macam ni. Kita ni banyak juga orang, kan? Ramai juga orang mari bercakap, tapi bila kata-kata awak nak bercakap, tengok kiri kanan dulu, tengok depan belakang, baru dia rasa betul juga ni. Rupanya saya bercakap ni tak berpijak di bumi nyata. Dia ingat dia tu hebat, dia ingat dia kuat, tapi rupanya dia pun celaru dalam bantahan yang dia buat. Yang ke-9, fi qauli ta'ala, qala man yuhyil 'izam wa hiya ramim. Dia bantah, siapa dia boleh menghidupkan balik tulang ni, sedang dia sudah hancur. Dalam ayat lain menunjukkan bahawa mereka engkar bangkit semula hari kiamat. Tapi dalam surah Yunus, tuan-tuan tanda, ini ilmu tadabbur. Dalam surah Yunus ayat 18, orang kafir kata wa yaquluna haula'i syufa'a indallah. Dia kata berhala-berhala ni, Tuhan yang kami sembah ni sebenarnya menjadi syufa'a, menjadi penolong kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak taufik? Tadi dia bantah, dia kata kiamat tak ada. Tapi dalam ayat ni dia kata ada Tuhan yang dia sembah ni menjadi penolong di sisi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana? Jawab. Al-jawab, annahum yarjuna syafa'ataha fid dunya. Dia mengharapkan berhala ini tolong minta dengan Allah untuk kehidupan dunia. Dia tak percaya ke akhirat tu, dia tak percaya. Dia tak percaya sebab akhirat dia tak percaya. Maknanya syafaat itu di sisi Allah maksudnya di dunia. Bagi dia mati tak ada hidup. Mati tak ada. Maka kita dapat faham daripada ayat ini bantahan orang kafir kepada bangkit semula, tapi syafaat itu fid dunia. Syafaat itu fid dunia, dalam dunia. Baik, saya pergi kepada yang terakhir. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin. Allah kata yang menghidupkan orang mati ni Allah yang mencipta kali pertama. Para pelajar tanda bayanu quwwatil iqna' fi iqamatil hujjah. Ayat ini menyatakan bahawa hujjah yang mantap
Bila kita nak berhujah dengan siapa-siapa, hujah daripada kalam Allah, daripada Al-Quran, itu hujah. Sebab Allah baik sebab temu cakap panjang lah, buat mari lakonan lah, buat apa. Tuhan kata, Allah yang menciptakan kamu daripada tak ada, Dia yang berkuasa untuk nak hidupkan balik kamu. Apa yang pelik? Kena sepatah ni sudah cukup. Mungkin kita berbantah satu hari, kita ambil ayat Quran bantah dia satu hari, sudah cukup. Allahu Akbar. Alhamdulillah para pelajar sekalian, tamatlah 10 perkara. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat ini, ayat 81 sampai 83, dan fawaid ini akan bersambung dalam siri yang akan datang, insyaAllah.